Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Harapnya kita sihat walafiat, masih lagi dapat meneruskan kerja kita sebagai staf MARA dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dilindungi daripada pandemik COVID ini. Jadi pagi ni saya nak buat sharing sikit lah berkaitan dengan revolusi TVET MARA. Jadi sempena sambutan Hari MARA yang ke-55, semalam kita sambut. So hari ni saya nak buat sharing dan sharing ni sebenarnya sebagai memberi maklumat je lah untuk kita tahu, untuk kita memahami dan seterusnya untuk kita lebih sayang kepada organisasi kita MARA, khususnya TVET MARA, dan seterusnya harapannya lepas tu kita boleh dapatlah bekerja dengan bersungguh-sungguh sebagai motivasi untuk meneruskan amanah ini. Jadi mungkin orang kata buat apalah nak tahu kan pasal sejarah. Sejarah orang kata past is past lah kan. Tapi kita kena tahu sebenarnya sejarah inilah yang mengajar kita untuk kita bergerak lebih ke hadapan. Untuk kita rasa sayang, rasa cinta kita terhadap MARA dan juga TVET MARA. Sebab kata orang lah kan, kalau kita tak kenal, tak cinta tak. Jadi kalau dah tak cinta tu tak sayang. Dah bila tak sayang, so kita tak adalah kesungguhan untuk kita berbakti mungkin untuk kita mencurahkan usaha kita. Jadi saya nak konon-kononnya ni nak menimbulkan rasa sayang kita lah terhadap TVET MARA dan dengan itu mungkin menjadi motivasi kita untuk terus bergerak ke hadapan. Jadi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh MARA, tema kita ataupun moto kita pada tahun ni menjunjung amanah dalam mendepani cabaran masa hadapan. Jadi kita ni memanglah duduk dalam Majlis Amanah Rakyat. So ke mana kita pergi kita ada amanah, kita ada tanggungjawab untuk kita bawa. Khususnya untuk berhadapan dengan orang kata cabaran masa hadapan yang kita nampak lebih kompleks, lebih mencabar. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku di masa hadapan kalau kita tidak melakukan sesuatu pada hari ini. Jadi that's why kita kena do something and then kita belajar daripada sejarah. Jadi kalau sebelum saya masuk lebih lanjut, saya nak cerita sikit pasal TVET tu lah kan. TVET MARA. TVET ni nama baru lah kan, dijenamakan semula. Technical and Vocational Education and Training. Itu bahasa Inggeris. Sebenarnya dalam UNESCO dah lama dah pakai tapi di Malaysia tak pakai yang tu. Jadi sebelum ni kita panggil dia pendidikan teknik dan vocational. Some universiti dia panggil lah pendidikan teknik vocational tu. Tetapi di MARA ni lebih dikenali sebagai latihan kemahiran. Jadi inilah hari ni kita cuba kupas sejarah latihan kemahiran yang berlaku perkembangannya di dalam sektor pendidikan MARA. Jadi sebelum saya meneruskan sharing saya pada pagi ni, suka saya nak highlight lah sebenarnya saya ni cuma berceritakan baliklah apa maklumat-maklumat yang saya dapat. Saya taklah membuat kajian. Sebab banyak tu kalau nak dikaji daripada awal penubuhan sampai sekarang kan. Cuma saya cuba share hasil daripada pembacaan saya terhadap 3 sumber utama. Yang pertamanya adalah saya dapat daripada satu kajian ilmiah yang ditulis oleh Puan Nur Mahiran Said pada tahun 1991. Dah lama dah. Tajuk kajian dia adalah Institut Kemahiran MARA, peranannya dalam melahirkan Bumiputera Kemahiran, iaitu duration kajiannya daripada akhir 60-an hinggalah 80-an. Itu satu kajian. Dan kajian kedua ditulis oleh Dr. Zarina Begum binti Abdul Kadir pada tahun 2017. Ini dia punya tesis PhD dia lah, yang mana tajuknya adalah perkembangan institusi pendidikan di bawah Majlis Amanah Rakyat, tempoh kajian daripada tahun 1966 sampai 2006. Ini adalah sumber utamalah yang saya rujuk dalam perkongsian saya pada pagi ni.
Ada juga saya rujuk kepada koleksi maklumat-maklumat yang diperolehi daripada BKT. Ada salah satu lagi yang keempat, saya juga merujuk kepada dokumen rancangan Malaysia, start daripada rancangan Malaysia pertama sampailah yang terkini lah. So itu di antara maklumat-maklumat yang saya perolehi dalam perkongsian ini. Jadi nanti jangan cerita saya temberang lah, ni bukan temberang. Sejarah kita tak ada temberang. Jadi kita cerita benda yang benar. Okey, kita lihat kita mula dengan kita lihat dulu, kita cuba imbas sejarah terdahulu. Okay. Sebagaimana yang kita tahu, okey, negara kita pernah dijajah oleh British dan ekoran daripada itu pemerintah penjajah British ni telah orang kata apa? Telah mengadakan satu dasar pecah dan perintah. Ini paling utama yang kita kena tahu. So dasar pecah dan perintah ini dia memisahkan kedudukan di antara kaum. Kaum Melayu duduk kat kampung. Kerjanya jadi petani, jadi nelayan. Yang Cina duduk kat bandar, boleh berniaga, boleh buat perdagangan. Yang India pula duduk kat ladang, adalah jadi pekerja ladang dan juga peniaga-peniaga kecil. Jadi dasar ini sebenarnya telah memisahkan interaksi antara kaum, dan dilihat pada ketika itu orang Melayu di kampung terus tercicir. Sebab dia kerja dekat kampung, bertani dan orang kata jadi nelayan. So memang ramailah, memang nak kata kalau orang kampung tu adalah orang Melayu. So dia tercicir daripada pembangunan khususnya dari segi pendidikan lah. Jadi pada ketika itu ramailah cedik pandai Melayu termasuk Datuk On menyedari bahawa keciciran orang Melayu. Jadi mestilah dengan semangat Melayu dia pun memohon kepada pihak British supaya memberi dana ataupun peruntukan untuk membangunkan masyarakat di luar bandar. Termasuk orang Melayu lah, khususnya orang Melayu. Tapi dalam tu dia tak sebut orang Melayu spesifik, dia kata masyarakat luar bandar. Jadi dengan dana tersebut maka mereka pun cubalah melaksanakan latihan di bengkel-bengkel, di perusahaan-perusahaan kecil dengan hasrat untuk memberi kemahiran kepada anak-anak Melayu yang tercicir ini supaya mereka boleh melibatkan diri dalam perusahaan ataupun di dalam syarikat-syarikat lah. Dulu dia panggil perusahaan, dia tak panggil syarikat. So dia boleh kerjalah dekat bengkel-bengkel. So dengan pekerjaan tersebut bolehlah memberi pendapatan untuk membantu diri dia dan keluarga dia. Itu peringkat awal kalau kita lihat sejarah. Tapi kemudian sejak kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 tu, dilihat bahawa orang Melayu masih lagi mundur, masih lagi jadi miskin. Kalau nak dikomparekan dengan bangsa Cina dan India. Jadi walaupun dah ada orang kata latihan-latihan yang ditempatkan di kilang-kilang, di bengkel-bengkel ketika itu, tapi dia tidak menyeluruh. So orang Melayu tetap kata miskin dan mundur. Jadi timbullah kesedaran di kalangan cedik pandai Melayu untuk memajukan bangsa dia disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi masa tu. Jadi diperbanyakkan lagi lah orang kata apa perusahaan-perusahaan. Negara pun makin orang kata ekonominya semakin baik, dan cuba membawa Malaysia ketika itu daripada industri pertanian ataupun daripada sektor pertanian kepada perusahaan, untuk membolehkan orang-orang Melayu ni terlibat dengan perusahaan. Sebab mereka menyedari kalaulah kata orang Melayu ni masih lagi duk buat kerja petani tu kan, masih lagi jadi nelayan, dia orang tak akan pergi ke mana-mana. Jadi diorang pun melihat bahawa kalau orang-orang Melayu ni dapat bekerja di industri, di kilang-kilang, terlibat dengan perusahaan, maka boleh membantu meningkatkan ekonomi orang Melayu lah. Jadi itu dia punya matlamat dia. Jadi maka di kerajaan pun pada ketika itu memperbanyakkanlah perusahaan untuk meningkatkan ekonomi. Yang mana dilihat pada akhir Disember 1966
Okey, sebanyak 143 syarikat perusahaan telah pun diwujudkan yang mendapat sijil perintis. So sijil perintis ni sebenarnya adalah sijil satu orang kata kebenaran perusahaan boleh mengambil apa ni orang kata orang Melayu lah, orang Melayu untuk membuat on job training. Jadi ramailah anak-anak Melayu yang terlibat dengan perusahaan tersebut. Itu asal daripada latihan kemahiran. Tapi walaupun ada usaha tersebut, kalau kita melihat dari segi perkembangan ataupun bilangan perkembangan orang Melayu sendiri, dengan perusahaan yang ada dia tidak balance. Sebab ialah populasi orang Melayu semakin bertambah, tapi perusahaan tu dia taklah orang kata sedrastik bagaimana pertambahan penduduk. Jadi dilihat bahawa orang Melayu masih lagi ramai yang menganggur. Khususnya mereka yang berumur di antara 15 ke 19 tahun. Sebab apa? Sebab peluang dia terhad. Terhad. So ramai anak Melayu nak dapatkan latihan tapi tempatnya terhad. Jadi pengangguran makin banyaklah khususnya di kalangan orang-orang Melayu. Jadi menyedari itu sekejap mana pula dia. Okey, ini peranan ini sebenarnya dah dimainkan oleh RIDA iaitu Rural Industrial Development Authority. So peranan tu menghantar ataupun mengambil remaja-remaja Bumiputera khususnya orang Melayu untuk menjalani on job training di industri itu telah dibuatlah sebenarnya di zaman RIDA. RIDA adalah yang orang kata creating that initiative. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat luar bandar ketika itu. Jadi RIDA ditubuhkan, dia ada 3 matlamat utama. Pertamanya adalah untuk menyediakan latihan. Yang kedua, menyediakan pinjaman perniagaan untuk menggalakkan pelibatan orang-orang Melayu dalam perniagaan lah. Dan yang ketiganya adalah perusahaan luar bandar. So nak menggalakkan timbulnya syarikat-syarikat di luar bandar. Itu tujuan RIDA. Okey, dalam era rancangan Melaya kedua iaitu pada tahun 1961 hingga 1965. Okey, iaitu di akhir tahun 1965 timbul lagi satu kesedaran orang Melayu melihat keadaan diorang tak puas hatilah sebab orang Melayu masih lagi mundur. Masih lagi tidak dapat bersaing dengan kaum Cina. Jadi timbul kesedaran untuk mengadakan satu kongres ekonomi Bumiputera. Itu dikumpulkanlah cerdik pandai orang Melayu dulu. Duduk bersidang dalam satu kongres yang diadakan di Kuala Lumpur. Dan dilaporkan kongres tersebut diadakan pada 5 hingga 7 Januari. So diorang pun lah membincangkan kerumitan masalah orang-orang Melayu dalam bidang ekonomi khususnya. Jadi daripada kongres tersebut, timbullah 68 usul. Banyak tu, banyak usulnya. Dan salah satu usul tu berbunyi adalah disyorkan supaya badan yang utama untuk melaksanakan segala kursus latihan yang telah disebutkan itu hendaklah badan yang mendapat kedudukan yang istimewa dan khas di bawah RIDA yang berbentuk baru dan bernafas baru. Ini satu usul yang kita lihat satu orang kata usul yang pandang ke hadapan untuk membantu orang-orang Melayu. Jadi di akhir majlis penutupan kongres tu telah dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Haji Abdul Razak bin Datuk Husin yang merupakan pada ketika itu beliau adalah timbalan Perdana Menteri. Jadi dalam majlis penutupan tu beliau kata saya telah terangkan cadangan kerajaan hendak membubarkan RIDA tu hendak memberinya rupa, bentuk, nafas dan jiwa yang baru pada hari ini. Kongres telah memberi lembaga itu nama baru iaitu MARA lah. Lembaga itu MARA akan bertanggungjawab menolong dan menjalankan ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki ekonomi Bumiputera. Jadi daripada kongres itu telah pun disebut bahawa mereka akan memberi nafas baru, rupa baru, bentuk baru, jiwa baru kepada RIDA.
dah telah pun orang kata dikenal pasti nama dia adalah MARA, itu Majlis Amanah Rakyat. Jadi di situlah timbulnya idea bagaimana MARA itu terwujud. Jadi Rida pun akhirnya dimasukkan ataupun dikuburkanlah. Tapi maksudnya dah tak ada, dijumutkan. So nak ganti dengan MARA yang berperanan untuk mengembangkan lagi pembangunan orang Melayu dan Bumiputera. Okey, pada tahun 1966, sebagaimana yang kita tahulah kan, iaitu pada 1 Mac 1966, MARA telah pun diperbadankan sebagai sebuah badan berkanun melalui Akta Majlis Amanah Rakyat nombor 22. Jadi itulah terbentuknya MARA. Okey, yang mana pada ditulis di dalam akta itu, salah satu peranan MARA adalah untuk meningkatkan sosioekonomi Bumiputera dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Caranya macam mana? Caranya dengan mencipta dan membimbing lebih ramai lagi pengusaha dan peniaga Bumiputera bagi menambah penyertaan Bumiputera di bidang perdagangan dan perusahaan. So nak terlibatkan orang Melayu di dalam perniagaan dan perusahaan, cara mana? Caranya yang pertama adalah membentuk tenaga manusia dengan memberi pelajaran dan latihan. Itu adalah mandat yang paling besar yang diberi oleh kerajaan pada ketika itu kepada MARA, supaya kita ini melatih lebih ramai Bumiputera terlibat dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Jadi kalau kita lihat matlamat itu, peranan yang diberi oleh MARA tu dia bukan bersifat terminal. Dia bersifat hidup dan dia berterusan sampailah sekarang, yang mana kita masih lagi orang kata berusaha ataupun melaksanakan amanah ini untuk meningkatkan ekonomi orang Bumiputera. Okey. Jadi kita lihat dari segi peranan MARA dalam pendidikan dan latihan, sebenarnya kita nak beri dia latihan, nak beri dia pendidikan supaya dia ni dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Dan peranan MARA ini juga sebenarnya adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia ketika itulah. Jadi bila dah MARA dah ditubuhkan, latihan kemahiran yang ditempatkan di industri ataupun on job training tu diteruskan seperti biasa, sebagaimana yang dibuat oleh Rida sebelum tu. Jadi diteruskanlah. Jadi sampai satu ketika penempatan on job training ni dengan kerjasama syarikat ni agak terhad, tak cukup. Tak cukup. Yang nak dilatih ni ramai ni orang Melayu yang tercicir ni, tapi tempat terhad. Jadi timbullah idea pada ketika itu untuk menubuhkan satu kata pusat latihan supaya anak-anak Melayu ini dapat dilatih dan dapat diberi kemahiran yang khusus, lebih sistematik. Jadi di situlah timbulnya idea untuk menubuhkan satu sekolah. Okey. Jadi ditulis dalam dokumen tu, dia kata untuk mencapai tujuan itu, MARA telah mencadangkan rancangan latihan kemahiran. Pertama, mengadakan sekolah-sekolah latihan kemahiran. Dan yang kedua, mencari tempat-tempat di seberang laut untuk tujuan yang sama bagi menampung kekurangan tempat-tempat di dalam negeri dan untuk melatih juru tunjuk. Jadi ada dua peranan yang digariskan oleh MARA. Pertama, menyediakan latihan kemahiran dengan mengadakan ataupun menubuhkan sekolah-sekolah latihan kemahiran. So itu peringkat awal. Dan yang kedua, di samping itu mereka juga mencari tempat di luar negara lah untuk melatih anak-anak Melayu. Mungkin dia melihat dari segi kelayakan juga. Jadi mungkin di dalam negara ketika itu masih lagi kekurangan in terms of penempatan di industri, jadi dah hantar ke luar negara. Dalam masa yang sama mereka pun nak melatih juru tunjuk. Juru tunjuk ni sebenarnya sama dengan pengajar lah, tapi bahasa dia panggil juru tunjuk. Jadi nak apa kata, bila nak melatih pelajar di dalam sekolah latihan kemahiran, mesti ada
orang kata pengajar. So jadi pengajar ni perlu dilatih. So jurulatih ini, juru tunjuk ini dihantarlah ke luar negara untuk mendapatkan ilmu-ilmu kemahiran. So bila mereka kembali, mereka kembali semua ke tanah air, jadi dia boleh ditempatkan di sekolah-sekolah latihan kemahiran tersebut. Jadi memang khusus matlamat penubuhan sekolah latihan kemahiran ni sebenarnya adalah untuk membenteras masalah keciciran. Yang mana di kalangan Bumiputera lah khususnya. Sebab tu pada peringkat awal penubuhan sekolah latihan kemahiran ataupun sekarang disebut IKM pada peringkat awal, dia memang untuk membenteras keciciran ataupun drop out. Sebab tu orang kata latihan kemahiran ni untuk drop out memang itu tujuan asal. Tetapi dengan perubahan zaman, dengan perubahan tuntutan semasa, maka kita terpaksa change stigma itulah. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah diterima. Okey, kita lihat sejarah pertama penubuhan sekolah latihan kemahiran ni. Yang ni berlaku pada ketika rancangan Malaysia yang pertama, iaitu pada tahun 1966 hingga 1970. Ini setelah negara merdeka, so barulah ada rancangan Malaysia yang pertama. Yang tadi tu rancangan pembangunan Melaya. Okey. Pada ketika itu di dalam MARA dia tidak ada lah macam sekarang ni bahagian kemahiran dan teknikal, dia tak sebut nama itu. Yang ada pada peringkat awal adalah bahagian latihan MARA. Bahagian latihan MARA ni yang melihat kepada orang kata pendidikan lah di dalam MARA. Macam sekarang ni macam kita kata sektor pendidikan. Cuma di dalam bahagian latihan MARA tu dia ada satu unit. So unit dia adalah unit kemahiran. Jadi unit inilah yang merancang untuk menubuhkan sekolah latihan kemahiran MARA ataupun nama dia SLKM. Itu yang pertama. Jadi SLKM yang pertama tu ditubuhkan di Melaka. Di Melaka di satu bidang tanah yang seluas lebih kurang setengah ekar. Jalan Hang Tuah, Bandar Melaka. Sekarang ada lagi, kalau nak pergi tengok pergi lah. Sekarang jadi KPM. Itu pada peringkat awal. Tapi dalam bila saya baca penulisan ilmiah tu, masing-masing menyebut tak tahu kenapa Melaka tu dipilih. Jadi kita tak tahulah history memilih Melaka itu sebagai orang kata tempat untuk menubuhkan SLKM yang pertama. Cuma kita tahu di Melaka. Jadi sekolah tu pun dibuka pada pada tahun 1968. Pada 1968. Dan actually pada 1968 tu itu yang rasmi tau. Sebenarnya SLKM tu dah pun berjalan sebelum tu. Dia telah bermula pada tahun 1967. Yang mana pelajar-pelajar tu, tak pelajar lah, dia panggil pelatih. Pelatih-pelatih tu menjalani on job training di bengkel bahagian MARA, Datuk Keramat. Masa tu kita ada bas MARA, so dia ada bengkel, bengkel kenderaan. Bengkel tu dimiliki oleh MARA dan juga dia mengambil anak-anak Melayu untuk membuat on job training kat situ. Jadi dia dah mula kat situ pada peringkat awal sambil menunggu siapnya bangunan di Melaka. Itu history dia. Jadi pada bila SLKM itu siap, barulah mereka itu dipindahkan. Jadi bangunan SLKM Melaka tu dibuka secara rasminya oleh Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Dato' Hussein. Pada ketika tu dia dah menjadi Perdana Menteri yang kedua pada bulan Mac 9 Mac 1969. Okey. Jadi itu perasmian lah. Tapi nak ceritanya macam mana nak SLKM ini bermula. Pada peringkat awal SLKM tidak dikenali oleh orang Melayu lah. Jadi pengarah bahagian latihan MARA ketika itu dia tak tahu macam mana nak ambil student ni kan. Macam mana nak ambil trainee ni. Kan? Sebab yelah mungkin bahan
mungkin dari segi mediumnya agak terhad dan sebagainya. Jadi timbul idea yang mana okay, why not ambil pelajar-pelajar apa ni yang daripada bingkil Datuk Keramat ni menjadi pelajar kumpulan pertama okey untuk SLKM di Melaka. Jadi bekas-bekas pelatih daripada bengkel tersebut telah pun diambil diteruskan latihannya di SLKM Melaka pada tahun 1968. So bilangannya saya ada baca dua kajian ni dia agak berbeza sedikit. Satu kajian kata 80 orang, satu kajian kata lagi 96 orang. Jadi I'm not sure yang mana satu yang tepat, tetapi kita tahu dia ni memang disebut mengambil bekas-bekas pelatih daripada bengkel bahagian Mara di Datuk Keramat tu, itulah dibawa ke Bandar Melaka. Jadi jadilah pelatih di SLKM Melaka tu. Alright. Jadi kursus-kursus yang ditawarkan pada peringkat permulaan ya ada 3 kursus. Satu kaji sawat motor, yang kedua kimpalan arka dan gas, yang ketiga adalah mengecat dan mengetuk kenderaan. Jadi kursus-kursus yang ditawarkan ni sebenarnya memang berkaitan lah dengan bengkel bas di Datuk Keramat tu. Jadi dia bawa lah lebih kurang kursus yang sama yang related di SLKM Melaka. Jadi sebelum IKM kampus Jasin itu dibuka, jadi SLKM Melaka tu sempatlah melatih pelatih seramai 400 orang. Itu yang direkodkan. Jadi kita tengok pula history Jasin, history IKM Jasin. Saya teruskan yang Jasin nanti sebab senang kita nak ingat kan. So untuk Jasin ni sebenarnya kena pasti tapak dia berlaku pada tahun 1979 lagi. Cumanya pembinaan bermula pada tahun 1980 yang mana lokasinya dipilih adalah Jalan Cincin Simpang Kerayong, Jasin Melaka yang ada sekarang ni. Kalau nak tengok bolehlah tu kan. So keluasannya adalah 48 ekar. Dan orang kata IKM tersebut mula beroperasi pada 3 Januari 1984. Itu yang direkodkan dengan kursus-kursus dia bawalah kursus-kursus yang ada dekat yang ada dekat SLKM Melaka tu dibawa semua ke IKM Jasin ni. Okay. Di samping tu ditambahlah dengan kursus-kursus yang baru seperti lukisan jentera, kimpalan, melarik, mesin, yang tu ditambah. Jadi ada direkodkan ada 8 lah. Start daripada kaji sawat motor, kaji sawat lukisan jentera, kimpalan, melarik, memesin, ketuk mengetuk, cat mengecat kereta. So pada ketika tu ada 8 kursus. Jadi bila dah dipindahkan program-program daripada SLKM Melaka ke kampus Jasin tadi. Ni kita tanya apa jadi pula dekat SLKM Melaka tu kan. So lepas tu bangunan tu diambil alih oleh Institut Perdagangan Mara, IPM. Dulu namanya IPM. Tapi lah ni dia tukar dah. Dia tukar nama jadi College Professional Mara, KPM. Jadi masih ada lagi di Melaka. Okey. Itu cerita SLKM Melaka bawa kepada IKM Jasin. Okey, seterusnya unit kemahiran di bahagian latihan Mara ketika itu sebenarnya bukan merancang tu saja. Dia merancang juga seiring dengan SLKM Melaka tu adalah pusat latihan Mara di Gong Kapas, Kuala Terengganu. Tu pusat tu dia tak panggil SLKM, dia panggil Pusat Latihan Mara, PLM. Ada yang sebut Pusat Latihan Jahitan Mara, ada juga yang saya tengok daripada dokumen tu. Jadi pusat ni pula dibuka pada 1 September 1968. Jadi tahun yang sama. Khusus adalah fokus dia adalah kepada jahit menjahit dan pada mula dia buka tu, pada mula beroperasi tu adalah seramai 21 orang. Tak ramai. Tapi demand dia selepas itu makin bertambah. Okey, ramai yang nak belajar jahit menjahit ni. Okay, jadi bila dah terlalu ramai permintaan, PLM Gong Kapas dah tak mampulah untuk menampung.
Jadi apa ni orang kata, pegawai-pegawai ketika itu cuba nak membesarkan pusat latihan MARA ni di Gong Kapas ni. Tetapi disebabkan masalah peruntukan, mereka tidak dapat berbuat demikian, tak boleh nak besarkan, dan dalam masa yang sama keadaan ketika itu berhadapan dengan kekurangan tenaga pengajar ataupun jurutunjuk tadi. Jurutunjuk pun kurang, duit pun tak ada. Jadi lastnya PLM Gong Kapas tu ditutup. Ditutup pada tahun 1972. So kursus-kursus yang berkaitan dengan jahitan itu dipindahkan ke IKM Petaling Jaya. Jadi so IKM Petaling Jaya dapatlah kursus tu. Sebelum ditutup tu PLM Gong Kapas tu sempatlah melatih pelatih dalam bidang jahitan seramai 107 orang. Agak ramai juga, tapi lepas tu ditutup lah. Sebab tu kadang-kadang kita cari, kalau kita baca dokumen terkini tu tak jumpa PLM ni. Tapi kalau kita baca kajian-kajian terdahulu ada. Okey. Seterusnya adalah SLKM yang kedua. Sebab yang Gong Kapas dia tak sebut SLKM. Dia sebut PLM. Ini adalah Sekolah Latihan Kemahiran MARA Alustar yang kedua pada tahun 1969. Jadi sejarah dia, sekolah ni pada peringkat awal dia ditadbir oleh kerajaan negeri pada 33 tahun yang dulu. Maksudnya sebelum merdeka tu dah ada dah sekolah ni. Tapi dia ditadbir oleh kerajaan negeri. Tak tahulah macam mana, agaknya mungkin sekolah tu orang kata apa, hidup segan mati tak mau lah kot kan. So kemudian tu kerajaan negeri dia offer kepada MARA. Dia offer kepada MARA. Sebelum tu saya terlupa. Sekolah ni sebenarnya dia adalah sekolah tukang kayu, tongkang yat. Mungkin dia buat tongkang lah kan. Tu dia punya core business sekolah tu. Jadi pada tahun 1968 kerajaan negeri Kedah dah orang kata menghubungi MARA lah. Cakap kat MARA, why not you ambil je lah sekolah ni kan. Sekolah ni mungkin tak boleh nak kembang lah agaknya. Jadi pun MARA pun masa tu mempertimbangkan. So dihantarlah orang kata expert-expert untuk menilai, untuk melihat dan mengkajilah kesesuaian pengambil alihan tersebut. Jadi lepas tu MARA bersetuju. MARA bersetuju dan pada tahun 1 Januari 1969 diambil alih lah oleh MARA. So SLKM Alustar ni duduknya di Jalan Kota Tanah Alustar Kedah. So tempat tak besar, kecil je, 1.5 ekar. So kursus yang dijalankan di SLKM Alustar tu ada 4 pada peringkat permulaannya, iaitu bukan 4, 3. Menerak bata dan melepa, lukisan seri bina, dan yang ketiga adalah pertukangan kayu dan tanggam. Jadi masa mula beroperasi, pelajarnya adalah seramai 49 orang. Okey. Itu sejarah SLKM Alustar. Jadi masuk tahun 1970-an, kerajaan pada ketika itu memang berusaha untuk memperbagaikanlah ekonomi tanah Melayu ataupun Malaysia lah. Sebab negara cuba nak beralih daripada bidang pertanian ke bidang perusahaan dan perindustrian. Jadi yang mana bidang-bidang ini memerlukan pekerja separuh mahir untuk bekerja di kilang-kilang. Jadi pertambahan itu sangat ketara. Jadi bila pertambahan kilang ataupun perindustrian ini sangat ketara, jadi of course lah mereka perlukan pekerja separuh mahir dan mahir. Jadi di situlah orang kata apa, MARA mempergiatkan usaha untuk memperbanyakkan lagi IKM supaya remaja belia-belia ni boleh melanjutkan pendidikan dia, latihan mereka, dan akhirnya boleh berkhidmat dalam syarikat-syarikat swasta. Jadi
ditulis juga, direkodkan juga pada tahun 1970-an tu. Di situlah bermulanya pertukaran nama SLKM, Sekolah Latihan Kemahiran MARA, kepada Institut Kemahiran MARA 1970. Jadi kenapa nak tukar kenapa nak tukar, kenapa nak namakan dia sebagai IKM? Jadi orang terdahulu maklumkan, dia kata kalau sekolah ni, sekolah memang dah ada dah dulu kan, sekolah menengah, sekolah rendah, maksudnya yang pendidikan umum tu. Jadi kalau kemahiran ni, latihan kemahiran ni dinamakan juga sekolah, nanti takut ada confusing. Ada tak nampak perbezaan. Jadi disebabkan itu mereka menukar nama SLKM, dijenamakan dengan nama Institut Kemahiran MARA supaya nampaklah membezakan. Ini adalah peringkat tertiary. Yang hak tu tadi adalah peringkat yang menengah rendah tu adalah peringkat bawah lah kan. Jadi bila tukar kepada nama IKM, maka mereka orang kata apa? Yang orang yang ketika itu telah pun menggariskan satu matlamat program latihan kemahiran yang sangat-sangat jelas. Yang disebut sebagai menambah bilangan guna tenaga mahir Bumiputera di dalam pelbagai bidang dan tahap kemahiran untuk sektor perdagangan dan perindustrian, di samping mewujudkan sumber-sumber bakal bakat usahawan. Itu mungkin orang-orang yang terdahulu pernah baca lah kan, matlamat ni macam saya pernah baca. Dalam dokumen-dokumen terdahulu memang ada disebut inilah matlamat program latihan kemahiran. Okey. Seterusnya pada tahun 1971, iaitu penubuhan IKM Petaling Jaya. Sebenarnya IKM Petaling Jaya ni dia termasuk dalam RMK 1 punya perancangan. Cumanya bila siap tu dia berada dalam RMK 2. So IKM Petaling Jaya berada di Jalan Templar Petaling Jaya lah, Selangor, dan bangunan tersebut dirasmikan oleh Encik Ghaffar Baba pada 23 Oktober 1970. Jadi IKM PJ ni memang dia banyaklah historical sebab dia berubah-ubah khusus dia. Nanti kita tengok. Okey, pada peringkat awal penubuhan IKM Petaling Jaya, khusus yang ditawarkan adalah kaji sawat radio dan TV dan juga elektrik. Itu mula-mula beroperasi. Dan bantuan MARA dapat bantuan sebenarnya daripada kerajaan Jepun untuk peralatan dan juga untuk melatih tenaga pengajar ataupun jurutunjuk tu tadi. Sebab kita tahulah Jepun ni dia memang kata teknologi elektronik daripada ketika itu memang sangat-sangat hebat. Jadi MARA hantar tenaga pengajar kita belajar di Jepun dan kemudian balik ke Malaysia, balik ke IKM Petaling Jaya mengajar pula khusus ini. Cumanya pada tahun 1972 ingat tak tadi yang saya kata PLM di Gong Kapas tu ditutup. Jadi kursus jahitan tu dipindahkan ke IKM Petaling Jaya. Dipindahkan ke Petaling Jaya pada 1972. Jadi kursus yang dijalankan selepas kaji sawat kaji sawat radio TV itu adalah ada dua, iaitu jahitan pakaian lelaki dan solekan dan hiasan rambut. Itu pada tahun 1972. Okey. Manakala kursus yang kaji sawat radio TV tu dan juga elektrik tu pindah pula ke IKM Kampung Pandan. Itu history dia. So dia tadi yang dekat Gong Kapas tu pindah ke PJ, yang program kat PJ yang ada tu pindah ke Kampung Pandan pada tahun 1973 tu dipindahkan. Jadi berjalanlah kursus jahitan pakaian lelaki dan solekan dan hiasan kat situ. Jadi pada tahun 1982, kursus 2 tu telah digantikan dengan kursus yang bersifat teknikal. Jadi maksudnya kursus jahitan tu pun dipindahkan ke mana? Dipindahkan ke IKM Jasin. Pada tahun 1985. Sebab 1984 dia nak introduce new programs. So
kursus tu dipindahkan pada tahun berikutnya iaitu 1985. Manakala kursus solekan dan hiasan rambut tu tadi dijumutkan ataupun dihentikan pada tahun 1985. Jadi kursus yang baru pada tahun 1984 tu adalah kursus elektronik industri, kursus elektronik instrumen, lukisan seni bena, lukisan rangka bena dan lukisan jentera. Tu ada berapa tu? Ada 5 program. Okey. Merujuk kepada kajian tu menyatakan bahawa solekan dan hiasan rambut tu diberhentikan ataupun dijumutkan pada tahun 1985 tu disebabkan pada ketika itu mereka melihat kursus ini ada berkaitan lah dengan syariat Islam. Ini tak berapa nak kena lah orang kata. Jadi dia pun dijumutkan. Okey. Okey, dalam rancangan Malaysia kedua timbul juga orang kata IKM yang baru. Actually dalam rancangan Malaysia kedua dia ada 5 perancangan IKM baru yang nak ditubuhkan. Iaitu IKM Kampung Pandan, Sungai Petani, Kuantan. Itu mula-mula 3. Tapi Kuantan tu tak dapat dibuat. Tak tahulah sebab apa tak dapat dibuat, tetapi kemudian tu ada penambahan pula yang diluluskan di dalam rancangan Malaysia kedua, iaitu untuk menubuhkan IKM JB dan juga IKM Lumut. Itu dia punya history dia lah. Jadi pada tahun 1973 tertubuhlah IKM Sungai Petani. Okey, sebenarnya perancangan IKM Sungai Petani itu adalah untuk extension sekolah pertukangan Alustar tadi. Sebab sekolah tu kan kecil, kan? IKM tu kecil, jadi nak sambunglah, nak extend buat kat Sungai Petani. Jadi pada peringkat awal penubuhan tu duit bajet lah, bajet yang ada hanya mencukupi untuk beli tanah sebanyak 10 ekar, iaitu di Lebuh Raya, Sungai Petani Kedah. Jadi belum buat bangunan lagi, baru buat tanah. Itu pun 10 ekar. Jadi kemudiannya kerajaan negeri Kedah pada ketika itu memperuntukkan lagi 10 ekar. Jadi keluasan keseluruhannya jadilah 20 ekar. Jadi pada perancangan awalnya IKM Alustar nak pindah ke Sungai Petani. So IKM Alustar tu hanya menjalankan kursus jangka pendek antara 3 ke 12 bulan. Itu disebut dalam kajian itulah. Dan setelah siap IKM Sungai Petani itu, maka dipindahkan pada 1 Ogos 1973. Dan kursus awal yang ditawarkan dibawa semua kursus yang ada ke Alustar tu dalam masa yang sama, ditambahlah dengan kursus kerja paip, cat mengecat dan hiasan bangunan. Cushion dan canvas, pertukangan kayu dan tanggam tertinggi, dan lahir sekali adalah kerja paip tinggi. Itu adalah tambahan kursus-kursus baru di IKM Sungai Petani. Jadi pada ketika dia mula beroperasi, seramai 170 orang pelatih telah pun diambil. Okey. Kemudian kita lihat juga projek tambahan pada rancangan Malaysia yang kedua, iaitu IKM Johor Bahru. Okey, IKM Johor Bahru ni terletak di Jalan Terukah. Sekarang ni ada lagi, boleh melawat lah kalau nak tengok kan, tapi dah lain dah rupa dia. So keluasannya adalah sebanyak 42.5 ekar yang disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Johor. So beroperasi pada tahun 1973 bulan Ogos, yang mana pada ketika itu dia buat satu blok dulu. Dia tak buat sekali agung, dia ada 2 fasa ni. Dia buat dia buat satu blok dengan ada 2 bengkel. Jadi pada peringkat awal tu dengan bangunan yang sedia ada, dengan bengkel yang ada tu, dia hanya mampu untuk buat kursus kimpalan am. Pada ketika itu seramai 39 orang pelatih yang ikut. Lepas tu masuk pada pembinaan fasa kedua pada tahun 1974. Disebut bahawa Kerajaan Negeri Johor yang membantu, dan siap pada tahun 1975. Dah dibangunkan oleh Kerajaan Negeri Johor, lepas tu barulah diserahkan kepada MARA
pada Ogos 1975. So bangunan tambahan tu merangkumi khusus bengkel-bengkel untuk khusus kimpalan, kejuruteraan laut dan juga saldo elektrik ataupun electroplating. That's why kita dulu kalau kita lihat di IKMJB tu dia ada satu orang kata bilik khas untuk bilik diraja electroplating, sebab dulu almarhum Sultan Johor terdahulu dia suka buat menyadurkan dia punya barang-barang perhiasan. Jadi historinya itulah, sebab dia sendiri Kerajaan Negeri Johor lah yang menyumbang bangunan tersebut. Okey, bangunan IKEM Johor itu dirasmikan pada tahun 15 Julai 1979 oleh yang amat berhormat Tan Sri Dato' Haji Osman bin Haji Muhammad Saad. Pada ketika tu dia adalah Menteri Besar Johor. Dan kemudianlah kursus pun makin banyaklah bertambah, iaitu Kaji Sawat Am, Kaji Sawat Jentera Laut, Kaji Sawat Jentera Berat, Kaji Sawat Pendudukan dan Penyamanan Udara, radio dan televisyen, kimpalan gas dan arca, pemesanan am, menyadur logam, elektronik, industri dan lukisan jentera. So banyaklah. So mungkin orang tanya apa benda kaji sawat? Kaji sawat. Kaji sawat sebenarnya mekanik lah. Dia nak keluarkan mekanik. Okey. Jadi pada tahun 1973 pula, okey, bahagian MARA, bahagian latihan MARA tu dia dah dibesarkan, dinamakan sebagai bahagian latihan dan pendidikan MARA. So tadi unit kemahiran dah dinamakan sebagai cawangan kemahiran. Itu berlaku pada tahun 1973. So pada tahun yang sama juga, okey, wujudlah IKM Kampung Pandan. Dulu dia panggil IKM Kampung Pandan. I'm not sure bila ditukar IKM Kuala Lumpur. Mungkin orang-orang yang lama mungkin tahu lah kot. Tapi kalau saya lihat dokumen termasuk rancangan Malaysia pun dia sebut Kampung Pandan. Okey. So IKM Kampung Pandan ni dibina pada RMK2, rancangan Malaysia kedua. Tujuannya adalah untuk menampung bilangan pelatih yang meningkat di IKM Petaling Jaya. So Petaling Jaya tu dia dah ramai, tapi tempat pun kecil, tak cukup. Jadi nak tumbuhkan satu lagi pusat supaya dia boleh orang kata cater lah bilangan pelajar-pelajar, pelatih-pelatih ketika itu. Jadi sebelum itu bangunan IKM Kuala Lumpur tu bukan milik MARA. Dia adalah di bawah KPN DLP, Kementerian, I'm not sure kementerian apa. So melalui mesyuarat penubuhan pusat-pusat kemahiran pada 17 November 1970, so Jabatan Kuasa tu bersetuju menyerahkan pusat latihan kemahiran di bawah perancangan KPN DLP itu kepada MARA. So MARA pun ambil alih pada tahun 1970. Okey, keluasannya adalah sebanyak 4.5 ekar. Dan pelatih, ini cerita dia sebelum beroperasinya IKM Kampung Pandan, sebenarnya cawangan kemahiran MARA ketika itu telah pun mengambil pelajar dah. Sebab bila IKM PJ tu tak cukup dan mereka tahu keperluan tu ada, jadi mereka sebenarnya telah pun mengambil pelajar untuk IKM Kampung Pandan. Bangunan tak siap lagi tapi dah ambil dah. Jadi di situ pelajar-pelajar tu dah ditempatkan di bangunan mil Petaling Jaya. I'm not sure ada lagi ke bangunan mil ni ya. Tak tahu, mungkin nama dia tukar kot. So pada ketika itu dia buat ditempatkanlah sebagai tempat sementara lah untuk memberi latihan kemahiran. Jadi pembangunan IKM Kampung Pandan ni dibantu oleh kerajaan British. Khususnya dalam menyediakan peralatan lah, khusus-khusus yang bersifat mekanik ni tadi. So jadi kerajaan British banyak bantu bagi dana. Okey, pada tahun Ogos pada Ogos 1973, IKM Petaling Jaya, program di IKM Petaling Jaya tu dipindahkanlah ke IKM Kampung Pandan. Jadi khusus-khusus awal yang diadakan di Kampung Pandan adalah Kaji Sawat Radio TV. Tadi sebab tadi nak tawarkan program elektronik kan.
So yang program kaji sawat radio TV tu dipindahkan ke apa ni, ke Pandan. So dipindahkan semua tu. Kaji sawat, lepas selain daripada tu ada kaji sawat ada kaji sawat penjujukan dan penyamanan udara, lepas tu kimpalan gas RK, kepingan logam, sheet metal, pemesanan arm, tuangan logam, mengetuk dan mengecat kereta. So dilaporkan ada seramai 64 orang pelatih ketika beroperasi. Okay, now kita masuk kepada era rancangan Malaysia ketiga. Okay. Yang mana kita lihat tertubuhnya ICAM Pekan. ICAM Pekan ni dia pada peringkat awal perancangannya adalah ICAM Kuantan. Yang tu yang saya kata tadi, dia duduknya dalam perancangan RMK2. Tapi somehow ICAM Kuantan tu tak dapat dilaksanakan. Jadi dalam rancangan Malaysia ketiga ditimbulkan baliklah cadangan untuk menubuhkan ICAM Pekan. ICAM Kuantan. Tapi disebabkan pada peringkat awal melihat kepada tanah yang available pada ketika tu tak ada yang bersesuaian. Jadi hasrat untuk menubuhkan ICAM Kuantan tu ditukar ke IKM yang tempat yang lebih sesuai, iaitu di kawasan perindustrian Peramu. Yang mana ada lokasi sekarang lah, di lokasi sekarang iaitu di Pekan. Sebab tu nama dia IKM Pekan. Jadi pada peringkat awal pada tahun 1976 ia mula dibina oleh kerajaan dengan kerjasama Kerajaan Negeri Pahang, yang mana Kerajaan Negeri Pahang telah pun menyumbang sebanyak 25 ekar tapak. Jadi pada awal tahun 1977 ambillah pelajar atau pelatih. Jadi kursus awal tu adalah melibatkan penyelenggaraan gergaji dan penghilangan papan. Sebab dulu Pahang ni dia memang banyak balak. Banyak balak, banyak sawmill. Jadi mungkin ketika itu dilihat bahawa kemahiran dalam perkayuan ni diperlukan di Pahang. Jadi sebab itulah diwujudkan program penyelenggaraan gergaji dan penghilangan papan. So pada peringkat awal seramai 23 orang student diambil lah. Dan kerajaan New Zealand banyak membantu dalam memberi sumbangan, iaitu peralatan, pakar dan juga kemudahan melatih tenaga pengajar. Jadi kursus yang ditawarkan pada 1979 ditambah bukan setakat penyelenggaraan gergaji tu tadi je, ditambah dengan kursus kimpalan, kaji sawat elektrik, perabot, operator mesin, membentuk dan mengukir kayu. Jadi IKM Pekan ni telah pun dirasmikan oleh Pemangku Raja Pahang pada 19 Februari 1985. Jadi semenjak ia ditubuhkan tu, sejak dia mula ditubuhkan sehinggalah majlis perasmian, so dilaporkan bahawa seramai 2,500 pelatih telah pun menjalani latihan bagi tenaga mahir dan juga separuh mahir. Jadi IKM Pekan tu sebenarnya nama tempat, nama tempat. Jadi kemudian itu pada tahun 1997, kalau kita ada baca sejarah terdahulu, kita orang kata mungkin kita kenal ataupun tak kenal pun kena baca lah kan. Dari segi ahli korporat Melayu, iaitu Tan Sri Yahya Ahmad yang merupakan bekas pengurusi di RB Highcom. So beliau ni sebenarnya banyak membantu IKM Pekan dari segi menyediakan bengkel, peralatan untuk melatih pelajar-pelajar dalam bidang otomotif yang ditawarkan kemudian tu di IKM Pekan ni. Jadi dalam kata untuk menghargai sumbangan Tan Sri Yahya Ahmad, maka nama IKM Tasha tu pun telah ditukarkan kepada IKM Tan Sri Yahya Ahmad pada tahun 15 Julai 1997. Tahun 1997 lah, 15 Julai. So itu history dia. Jadi kita lepas tu kita dah tak sebutlah IKM Pekan.
kita sebut IKM Tasha kan. So Pekan tu adalah lokasi dia, lokasi dia dulu. So kalau nak tahu lebih lanjut siapa dia Tan Sri Yahya Ahmad ni, yang bolehlah baca history dia, Google je ada lah keluar nama tu, kita boleh tahu. So beliau terbunuh dalam kemalangan helikopter terhempas yang melibatkan dia, isteri dan juga pilot helikopter tersebut terbunuh lah. So pada tahun 1977, satu lagi projek di bawah projek tambahan RMK2 iaitu IKM Lumut tertubuh. Jadi IKM Lumut ni dia bertempat di Kampung Datuk Seri Haji Kamarudin Setiawan Lumut lah. Dia pembinaannya agak lewat sebab dia melibatkan dua peringkat. So mula dibina pada tahun 1974 dan siap peringkat pertama pada tahun 1975. Dan pada peringkat kedua tu pada 1978. So keluasan IKM Lumut adalah sebanyak 42 ekar. So tanah dibeli oleh MARA daripada Kerajaan Negeri Perak. Jadi peringkat awal khusus yang ditawarkan adalah kempalan am, melarik dan memesin, kaji sawat elektrik, lukisan jentera. Dan dilaporkan seramai 46 orang pelatih diambil ketika mula-mula beroperasi. Dan pada 24 hari bulan Jun 1979, IKM Lumut dirasmikan oleh Menteri Perusahaan Awam, iaitu Yang Berhormat Abdul Manan bin Uthman. So dirasmikanlah. Selepas tu khusus bertambah iaitu binaan bangunan, pertukangan kayu perabot, pertukangan perabot dan juga pemasangan paip. Kemudian tu makin bertambah lagi lah. Kita lihat pula pada era 1980-an. Pada era ini, kita lihat bilangan IKM kian bertambah. Kian bertambah sebab apa? Untuk menempatkan mereka di industri. Maksudnya negara pada ketika itu makin berkembang ekonominya dan banyaklah perusahaan kilang-kilang dibina, maka memerlukan tenaga mahir. Jadi pada era 80-an ni kita lihat pelatih-pelatih kita ni bukan sahaja memerlukan latihan amali ataupun praktikal. Mereka juga perlu didedahkan dengan ilmu-ilmu kesewanan. Sebab dalam rancangan Malaysia ketika itu disebut supaya especially orang Melayu ini bukan sahaja dapat bekerja di perusahaan-perusahaan di syarikat-syarikat, tapi sebaliknya boleh bekerja sendiri. Bekerja sendiri, membuat perniagaan sendiri. That's why mereka di kemahiran ketika itu melihat bahawa perlunya ada ilmu kesewanan diberi kepada pelatih-pelatih supaya dia dapat berkecimpung di dalam perniagaan dan tidaklah terlalu bergantung kepada makan gaji. Jadi dalam masa yang sama banyaklah aktiviti-aktiviti yang telah pun diperkenalkan di dalam IKM tersebut. Jadi dia punya kurikulum pun disusun atau lebih sistematik. Lepas tu ada pengajian teknikal, lepas tu ada latihan dalam logi, implant training lah tu. Kan? Lepas tu ada program inovasi pelatih, ada penyemayan usahawan dan juga kurikulum pun ada, dan juga kegiatan pengajian am. Masa tu diintroducekanlah bahasa Inggeris, matematik dan sebagainya lah. Kita lihat perkembangan IKM dalam era 80-an, iaitu dalam rancangan Malaysia keempat, iaitu bermula daripada 1981 hingga 1985. Jadi tertubuhnya lah IKM Kuching yang merupakan perancangan dalam RMK 3 sebenarnya, tapi disiapkan dalam RMK 4 pada tahun 1983. Jadi IKM Kuching ni sebenarnya IKM yang paling lambat sekali dibina. Orang lain dah siap dah, walaupun perancangan tu sekali hari tu, tapi dia lambat dibina. Sebab apa? Satu, keadaan buka bumi di Kuching tu yang agak rumit, yang berbukit-bukit, dan lokasinya juga adalah jauh di antara satu dengan lain, dan tiada kemudahan awam. Maksudnya api tak ada, air tak ada, jalan pun tak ada, macam mana nak bina IKM? Jadi sebelum tubuh IKM, sebelum bina IKM, dia kena siapkan prasarana tu dulu.
Jadi tunggu jalan siap dulu barulah boleh IKM tu dibuat, dibina. Jadi that's why IKM Kuching tu dia lambatlah dibina dalam listing perancangan RMK3 tu. So IKM Kuching ni sebenarnya bertujuan untuk memberi peluang anak negeri lah, Sabah dan Sarawak untuk mengikuti latihan kemahiran pada ketika itu. Okay, keluasannya adalah sebanyak 54 ekar di Semariang, Putrajaya. Bolehlah melawat ke Kuching kalau nak tengok IKM Kuching tu. Okey, pada tahun Ogos 1983, okey, IKM Kuching mula mengambil pelajar sebanyak 70 orang. Dan kursus awal yang ditawarkan adalah perkayuan dan asas-asas perkayuan. Jadi itu yang peringkat fasa pertama. Buat je bangunan, tawarkan dulu yang itu, yang bersesuaian. Iaitu kursus perkayuan tu. Lepas tu diteruskan bina. Ada lagi pembinaan di dalam IKM Kuching dan akhirnya siap pada 1984. Jadi dia beroperasi sepenuhnya pada 1984. Jadi pada tahun 1984 tu kursus yang ditawarkan adalah pertukangan kayu, perabot, mendak bata, lepas tu ditambah lagi dengan elektrik, timpalan dan motor mekanik. Jadi pelajar atau pelatih. Dulu dipanggil pelatih bukan pelajar. So tak salah saya terminologi pelajar ni ditukar pada tak salah saya dalam era 2000 ditukar pelatih kepada pelajar. Okey, pada ketika dia mula beroperasi, seramai 142 orang pelatih yang telah diambil. Lepas tu pada tahun 2003 tambahlah kursus tu akan bertambah. Jadi Kuching pun menawarkan kursus penjaga jentera A1 yang mana pada ketika itu kerjasama di antara kerajaan negeri dengan MARA lah. Okey. Pada tahun 1984, sekali lagi berlaku perubahan di HQ. Yang mana tadi kita lihat ada bahagian latihan dan pendidikan MARA. Dia ada cawangan kemahiran yang taking care of IKM. Tapi disebabkan projek ataupun IKM yang semakin bertambah, makin banyak, jadi nampak ada perlunya wujud satu bahagian yang very khusus, yang sangat khusus untuk mengendalikan IKM. Jadi dipisahkanlah cawangan kemahiran ni dan ditubuhkanlah bahagian kemahiran MARA BKM. Ni nama dulu BKM tahun 80-an. So kalau ikutkan rekod pada 1984 ditukar kepada BKM. Matlamatnya sama juga, mengurangkan meningkatkan usaha dan strategi untuk membangunkan latihan kemahiran. Sama je, dia punya matlamat tu sama, tapi mungkin dari segi melihat kepada kesesuaian masa dan zaman, maka dia diperhebatkan lagi lah. Jadi bila tertubuhnya BKM telah pun meletakkan satu objektif yang sangat jelas, iaitu yang disebut sebagai memberi latihan kemahiran kepada belia dan beliawanis, susah nak sebut kan, belia dan beliawanis Bumiputera berumur antara 17 hingga 25 tahun sebagai melengkapkan diri mereka untuk memenuhi keperluan tenaga kerja mahir Bumiputera. Seterusnya mengurangkan pengangguran serta meninggikan taraf hidup kaum Bumiputera amnya. So masih lagi sifatnya sama tapi statement tu diubah. Jadinya masih lagi nak memberi orang kata pendidikan latihan kemahiran kepada Bumiputera supaya mereka tidak terus tercicir dan menganggur lah. Okey, dilihat pada rancangan Malaysia kelima iaitu berlaku pada 1986 hingga 1990. Kerajaan pada ketika itu orang kata menggalakkan penglibatan industri di dalam pelaksanaan latihan kemahiran. Jadi maksudnya dulu buat sendiri lah ni, kalau boleh collaborate dengan industri. Jadi digalakkanlah sektor-sektor swasta untuk memainkan peranan yang kuat aktif, yang cergas dalam menyediakan latihan dan kemahiran latihan tersebut.
Jadi tujuannya apa? Tujuannya sebab di industri ataupun di syarikat-syarikat teknologinya semakin berkembang. Jadi IKM di pusat latihan ni masih lagi kalau tidak dibantu dia masih orang kata ditangkuk lama lah. Jadi penglibatan industri terhadap IKM tu sangat-sangat diperlukan. Dalam masa yang sama mereka cuba merancang untuk melahirkan pekerja yang berpengetahuan, knowledge worker, dan bukan lagi tukang pasang, bukan lagi sebagai SMD worker, tetapi mereka boleh digelar sebagai pekerja berkemahiran tinggi, highly skilled worker. Itu tujuan dia pada rancangan Malaysia yang kelima. Jadi cuma saya lihat dalam rancangan Malaysia kelima tu tak adalah pula IKM yang ditubuhkan lah. Tapi saya rasa disebut juga di dalam kajian tu pada tahun era 80-an ini banyak difokuskan kepada mini-mini IKM. Mini-mini IKM ni saya rasa merujuk kepada penubuhan giat mara lah. Okey, pada tahun 1991 iaitu pada rancangan Malaysia ke-6 ni bermula pada 1991 sampai 1995. Okey, ada satu IKM yang diluluskan. Tapi pada tahun tersebut juga disebabkan orang kata hala tuju ataupun mandat yang diberikan oleh kerajaan untuk pihak swasta terlibat dalam latihan kemahiran, maka pada tahun 1991 tu dilihat bahawa MARA telah pun menjalinkan kerjasama dengan Toyota untuk membina ataupun untuk mewujudkan Toyota Technical Education Program, TTEP. So TTEP ni dah adalah TTEP School diadakan di IKM Jasin, di IKM Kuching dan juga IKM Lumut. Itu sejarah dia. So dia merujuk kepada hala tuju negara ketika itu. Okey, pada tahun 1942 IKM Besut ditubuhkan. Ini pun perancangan daripada rancangan Malaysia yang sebelum. Okey, IKM Besut ni ditubuhkan di Jalan Batu Tumbuh Alur Lintang Besut lah, dengan keluasan 50 ekar, dan khusus yang ditawarkan adalah lukisan kejuruteraan mekanikal, elektrik, domestik dan industri, kimpalan, fabrikasi logam, penyejuk bukuan dan penyamanan udara, dan elektronik instrumen. So yang direkodkan 80 orang pelajar ketika beroperasi. Okey, dalam masa yang sama, dalam tahun yang sama juga, MARA telah pun mengorak langkah sekali lagi bekerjasama dengan syarikat iaitu Petronas dalam menubuhkan mereka yang kompeten di dalam kimpalan 6G. So sekarang ni kita panggil MARAPET lah, kan, MARAPET. So IKM yang terlibat adalah IKM Sungai Petani dan Jasin. Itu pada tahun 1992. Tujuannya adalah untuk menyediakan tenaga kerja mahir dalam kimpalan 6G bagi industri-industri oil and gas. Dan berikut pada tahun 1993 tubuhlah IKM Berseri, iaitu di Jalan Kaki Bukit Kanga. Okey, keluasannya adalah sebanyak 45 ekar dan khusus yang ditawarkan ketika beroperasi adalah elektronik, elektrik marine, penyejuk bukuan dan penyamanan udara, kimpalan dan fabrikasi. Jadi seramai 77 orang pelajar ataupun pelatih telah diambil pada ketika itu dan IKM beroperasi pada Julai 1993. Dan berikut pada tahun 2001 dirujuk ada dua lagi khusus yang ditawarkan di IKM Berseri, iaitu mekatronik dan automobil. Okey. Ni balik-balik cerita pasal IKM Petaling Jaya. IKM Petaling Jaya dia itu kalau kita lihat tadi, dia menawarkan khusus elektronik, kan. Tapi elektronik tu program tu kita yang buat lah masa ketika tu. Pada tahun 1995 MARA telah pun mengadakan kerjasama dengan Swansea Institute. Jadi untuk menawarkan HND in Electronic Engineering di IKM Petaling Jaya. Jadi itu pertukaran yang agak drastik, yang mana kita berkolaborasi dengan UK
untuk menawarkan program HND. So HND ni Higher National Diploma. So ini adalah program diploma lah yang pertama yang ditawarkan di dalam IKM. Cumanya dia bukan program kita, dia program franchise yang dibuat oleh Swansea. So maka kursus-kursus yang ada kat situ dipindahkan lah, dipindahkan. Saya tak pasti pindah kat mana sebab tu saya tak jumpa rekod dia. Okay, masa tu lukisan jentera, dia kan ada elektronik tadi kan, elektronik tu dia remain, dia upgrade jadi HND, Electronic Engineering. Tapi kursus-kursus yang lain tu macam lukisan jentera, kursus seni bina, lukisan rangka bina dipindahkan ke tempat yang lain. Okey, kalau kita rujuk pula history di Petaling Jaya berkaitan dengan penawaran program HND ni, dia mula-mula dengan Swansea. Lepas tu pada tahun 2001, program HND itu diambil alih ataupun berpandukan kepada kurikulum Edexcel UK. Edexcel United Kingdom. Sebab apa? Sebabnya pada ketika itu University of London Examination and Assessment Council ULEAC dan BTEC dia merge together, akhirnya dia bentuk Edexcel. That's why pada ketika itu IKMPJ ambil pula HND dengan Edexcel United Kingdom. Jadi teruslah dia buat program HND. So dia ada program HND sahaja di IKM Petaling Jaya. Jadi selepas itu pada tahun 2011 bila Edexcel diambil alih oleh Pearson. So Pearson beli Edexcel. So dijadikan program tu sebagai BTEC Pearson. Tapi dia menggunakan orang kata sijil yang sama, itu HND juga. Tapi dah tukar kepada BTEC Pearson. Cuma kalau kita lihat lately ni, program HND itu pun telah dijumutkan pada tahun 2019 dan akhirnya IKM, dulu IKM lah, sekarang dah jadi KKTM Petaling Jaya. Pada Ogos 2019 baru ni mereka telah pun menawarkan program Diploma in IoT. Itu sejarah IKM Petaling Jaya lah. Untuk sejarah berkaitan dengan diploma ni nanti saya akan cerita pada siri yang kedua. InsyaAllah next week. Sebab dia panjang cerita dia. Kan tak habis lah, mungkin sampai petang kalau saya cerita semua ni. Okey, pada tahun 1997, yang ni yang saya ingat sebab saya juga terlibat, saya sebagai tenaga pengajar ketika itu. Dulu di MARA ni, di IKM ni dia ada sijil tinggi. Ada sijil tinggi. Kalau saya baca kajian tu memang dia adalah sijil tinggi pipe, ada sijil tinggi perabot, sijil tinggi kayu tanggam, ada semua. Tapi saya tak dapat record ataupun tak dapat maklumat bila sijil tinggi tu diwujudkan. Cuma yang saya nak cerita ni, pada awal 1997, okay, ada 3 sijil tinggi yang tinggal di dalam IKM. Iaitu sijil lukisan kejuruteraan mekanikal tinggi. Saya masa tu mula-mula bekerja dengan MARA pada tahun 1993. Saya dilantik sebagai ketua ketukangan. Dulu memang tukang-tukang belaka. Dia tak ada nak panggil pensyarah ke kan, pengajar ke, tak ada. Memang tukang, cikgu tukang. Dia lantik saya sebagai ketua ketukangan lukisan kejuruteraan mekanikal tinggi. Jadi kursus ini sebenarnya dia mengajar lukisan dalam oil and gas. Oil and gas piping drafting. So pada tahun 1997 tu ada 3 program yang tinggal lagi. Sebelum itu dah ada 3 sahaja tinggal, iaitu lukisan kejuruteraan mekanikal tinggi, program sijil perabot tinggi dan juga sijil bangunan tinggi. Jadi pada awal tahun 1997, program yang tinggi-tinggi ni, sijil-sijil tinggi ni dijumutkan. Untuk makluman semualah, untuk pengetahuan semua, sijil tinggi ni adalah sebenarnya sijil lanjutan daripada sijil yang biasa. Kursus yang ditawarkan adalah selama 1 tahun. Sebab kursus yang peringkat awal sijil tu adalah 2 tahun. Jadi ini adalah kursus lanjutan.
Dia khusus ni dibuka kepada lepasan-lepasan IKM lah. Dan pekerja-pekerja industri. So ada juga pekerja IKM, pelajar pelatih IKM kita yang dah tamat sijil, dia pergi bekerja kan, lepas tu dia patah balik, dia sambung sijil tinggi. Macam sijil lukisan kejuruteraan mekanikal tinggi ni sebenarnya ramai daripada pelajar-pelajar lukisan kejuruteraan mekanikal lah. Jadi ditutup pada awal 1997 sebab ada argument ada argument, dia kata how high is high. Berapa tinggi tu. Jadi tak ada measurement nak ukur tinggi tu macam mana. Jadi because of tak boleh nak menjawab berapa tinggi sijil tinggi tu, maka dia dijumutkan. Tapi mungkin kalau kita kata dia bukan tinggi lah kot, dia mungkin advance certificate. Itu cerita dia. Tapi selepas tu dijumutkan lah. Kalau tak silap saya tu awal 1997 kita dah tak ambil dah pelatih. So dijumutkan. Alright. Pada tahun 1997 juga kita lihat perkembangan kerjasama MARA dengan Petronas yang mana menubuhkan lagi MARAPET di IKM Tasha. Okey. So pada tahun 2000 kerjasama MARA pula dengan TWI. TWI itu adalah The Welding Institute UK yang mana menganjurkan program Visual Welding Inspector C-SWIP 3.0 yang dulu dia buat secara program luar lah, program dia panggil apa, program kalau kita kata program pesisir, program latihan luar lah ni yang merupakan sebagai nilai tambah kepada pelajar-pelajar IKM program kimpalan. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2000 ni tertubuhnya KKTM Pasir Mas. Tapi saya nak reserve dulu cerita KKTM Pasir Mas program diploma ni. Sebab saya akan cerita nanti pada siri yang kedua. Sebab program diploma ni panjang cerita dia. Kan? So saya nak cerita secara detail lah bagaimana wujudnya program diploma di dalam TVET MARA ni. So itu saya reserve dulu. So seterusnya pada tahun 2002, sekali lagi perubahan di peringkat HQ. Dulu kita dah nama BKM. Selepas itu kita digabungkan institusi bahagian-bahagian di HQ tu digabungkan, iaitu bahagian pelajaran menengah, bahagian pendidikan tinggi. Lepas tu BKM digabungkan dan dinamakan bahagian bahagian pendidikan dan latihan. Kalau macam kemahiran tu dia letak bahagian pendidikan dan latihan dalam kurungan kemahiran. Kalau yang menengah, bahagian pendidikan dan latihan dalam kurungan menengah. Pada ketika itu ada seorang pengarah kanan dengan grade jawatan JUSA untuk oversee 2-3 bahagian ini. So itu perubahan yang berlaku di HQ. Jadi pada tahun 2002 wujud IKM Kota Kinabalu. Okay. Ia mula dibina pada Ogos 2000 dan akhirnya siap pada Mei 2002. Keluasannya adalah sebanyak 35 hektar di Sepanggar. Projek ni mengambil masa 2 tahun lah untuk dibina. Jadi tadi kita dah ada IKM Kuching, sekarang ni kita bina pula di Kota Kinabalu untuk memberi peluang kepada anak negeri di Sabah untuk mengikuti latihan kemahiran di sana. So IKM Kota Kinabalu bermula operasinya pada Julai 2002 yang mana pelajarnya ketika itu adalah seramai 106 orang dengan 3 program pada peringkat awal. Kemudian tu dia dah bertambah lah, iaitu otomobil, baik pulih badan kerajaan, lepas tu awam bangunan, elektrik kuasa, seni bina dan penyujuk bukuan dan penyamanan udara aircon. Pada tahun 2007 IKM Kota Kinabalu melaksanakan program MARAPET iaitu kimpalan 6G. Dan ni satu lagi yang mungkin akan terhilang di dalam history kalau saya tak sebut. Berkaitan dengan program Dwi sesi ataupun double session. Jadi orang-orang terdahulu dia mungkin tahulah ni ada program double session ni.
kan. Tapi saya tengok tak ada rekod, khuatir dia hilang. Tapi saya ingat sebab saya lah yang pengendali ataupun person in charge dalam menubuhkan ataupun mewujudkan program double station tersebut. Okey, program double station ni sebenarnya telah pun digariskan di dalam rancangan Malaysia ke-7, iaitu pada tahun 1996 hingga 2000, yang mana demand di industri semakin tinggi. Okay. Tapi keluaran pelatih-pelatih daripada public institution ni semakin bukan semakin kurang. Maksudnya permintaan tinggi, demand tinggi tapi supply tak cukup. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-7 tu dirangkalah untuk double up the intake supaya pengeluaran tu akan bertambah dan dapat memenuhi kehendak industri lah in terms of pekerja mahir ni tadi. Itu perancangan awal dia. Tapi di MARA pada rancangan Malaysia ke-7 tu tak buat lagi. So pada rancangan Malaysia ke-8 iaitu pada tahun 2004. Saya ingat sebab saya lah orang yang buatnya. Kan? Barulah kita menawarkan program dui sesi. So dui sesi ni sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran dan kaedahnya adalah dengan membuat 2 shift. Kelas kita 2 shift, iaitu satu shift antara pukul 8 sampai pukul 5 petang. Shift yang kedua daripada pukul 2 ataupun pukul 1 sampai 10 malam. So dia ada malam lah sampai ke malam. Jadi memang meriah lah ketika itu sebab kelas tu dibuat secara orang kata kita fully utilize dia punya facility yang ada. Dan actually ada 2 kaedah yang diberi panduan oleh kerajaan, iaitu adakan double session ataupun kelas 7 minggu untuk double up the intake lah. Tapi MARA ketika itu bersetuju untuk membuat latihan 2 sesi ataupun 2 shift. IKM yang terlibat tu adalah 9 IKM, iaitu IKM Berseri, IKM Alustar, IKM Sungai Petani, IKM Lumut, Kuala Lumpur, Jasin, Johor Bahru, Tasha, Pekan, Besut. So ada 9. So yang mana Sabah Sarawak tu tak terlibat. Jadi kita pun mula program tersebut pada tahun 2004. Dan program itu berakhir pada tahun 2006. Singkat saja, sebab dia memang untuk cater keperluan industri ketika itu. Jadi dia pendek lah. Sebenarnya daripada rancangan Malaysia ke-7 tu dah ada, tapi MARA lambat buat. So kita baru mula pada 2004. So di situ EPU dah bagi kita dana dah pun. Banyak dana yang diberi. Okey, satunya untuk peningkatan infrastruktur. Masa tu memang kita hebatlah, kita buat macam-macam bangunan untuk beli peralatan untuk menampung keperluan double shift ni. Lecturer kita hantar training. Kita dapat waran perjawatan daripada JPA. Tapi lantikan tu adalah secara kontrak. Jadi sebelum mereka diambil untuk bekerja di IKM ni, mereka dihantar latihan. Seingat saya yang the best part dia, mereka dihantar ke Bandung. Saya tak ingat pula nama institusi tu. Institusi perguruan lah di Bandung. Kita latih mereka kat situ, dah balik tu barulah dia orang berkhidmat di IKM jadi pengajar. Cumanya setelah habis projek itu, ni ada isu sikit ketika itu yang mana memang mereka adalah lantikan-lantikan kontrak. Jadi bila habis projek, habislah kontrak tu. Tapi disebabkan orang kata nak kata desakan juga kan, kesatuan supaya mengambil pengajar-pengajar tersebut. Jadi yang mana boleh serap, so IKM serap. Tapi yang tak boleh diserap maka diserapkan di GIAT MARA. Kita minta GIAT MARA yang ambil pengajar-pengajar kita itu. Itu history dia. So pada tahun somewhere in 2006 program tu pun ditamatkan. Jadi bilangan pelajar yang dilatih during that session tu saya tak ada data lah, sebab yang tu nak kena korek pula tu kan. So saya tak ada data. But itu historinya, kita pernah terlibat dalam meningkatkan pengeluaran pekerja separuh mahir dan mahir. Okey, pada tahun 2004 wujudlah IKM SIG. Okey. So sebenarnya sejarah IKM SIG ni
dia nak memindahkan Alustar. Tadi dah kita tengok iCamp Sungai Petani dibuat extension kepada Alustar. So Alustar tu dipindahkan ke Sungai Petani, tapi actually program jangka pendek tu tak berlangsung pun, memang masih lagi berjalan. Okay. Jadi the same story lah balik kan. The same story balik yang mana nak dipindahkan ke IKMC. Okay. So carilah lokasi, jumpalah dekat daerah situ yang mana tanah itu adalah merupakan tanah pajakan negeri. Selama yang ni saya cerita ni adalah IKMC tu. Dia adalah merupakan tanah pajakan negeri Kedah yang diberi selama 25 tahun, dan isunya pada ketika tu pajakan, tarikh tempoh pajakan tu dah nak tamat dah. Jadi seolah-olah kita tak boleh nak teruskan di IKM Alustar. So kena pindah. Itu isu dia. Jadi kita mencarilah lokasi yang baru, jumpalah dekat SIG, iaitu di SIG Dalam. Lokasinya di SIG Dalam. Memang dalam lah kot. Daerah SIG Kedah dengan keluasan 33 ekar. So pada 1 Ogos 2004 berlakulah pengambilan pelajar yang pertama dengan 4 kursus, iaitu kursus teknologi elektronik, teknologi periklanan dan reka bentuk grafik, teknologi komputer, teknologi penyujukan dan penyamanan udara. Jadi pada tahun 2005 tambah lagi 3 program, 3 kursus, iaitu teknologi elektrik penjaga jentera, teknologi elektrik domestik dan industri, dan seterusnya adalah teknologi landscape. Jadi itu adalah history penubuhan IKM. Jadi saya mungkin stop setakat ni dulu sebab ada lagi penyambungannya nanti insya-Allah. Sebab yang selepas ini kita lihat bagaimana program diploma itu diwujudkan di dalam IKM. Di bawah kendalian BKM, dan juga dengan penubuhan ataupun penawaran bidang-bidang berteknologi tinggi. Yang tu saya nak reserve kepada siri-siri berikutnya. Jadi jangan lupa ikuti saya pada minggu depan insya-Allah pada masa yang sama, hari Selasa, hari yang sama, masa yang sama. Jadi saya nak conclude dari segi sharing saya pada pagi ni, yang mana kita lihat daripada sejarahnya perkembangan IKM ini dia selari ataupun termaktub di dalam rancangan Malaysia. So apa yang berlaku di IKM itu sebenarnya memang pun dirancang dalam rancangan Malaysia tersebut. Jadi berkembang ekonomi, berkembanglah IKM. Jadi kita nampak daripada awal IKM ini bertambah dan bertambah, program juga bertambah dan bertambah. Dan of course, bilangan pelatih dia juga bertambah dan meningkat. Jadi usaha ini kita teruskan. So kita tidak, orang kata takkan stop. Selagi mana ada bangsa Melayu, selagi mana mereka memerlukan pendidikan, kita akan terus berusaha untuk memastikan mereka mendapat akses itu, dan akhirnya mereka dapat terlibat di dalam industri-industri, sama ada untuk makan gaji, dan tetapi akhirnya kita harapkan mereka boleh menceburkan diri di dalam bidang keusahawanan. Itu harapan kita yang tidak pernah terpadam, insya-Allah. Selagi mana ada MARA, selagi mana ada IKM KKTM ini, maka itulah matlamat kita untuk memberi pendidikan bagi meningkatkan taraf hidup orang-orang Melayu. Jadi mungkin dalam perkongsian saya tadi ada kopi, ada tak berapa nak tepat, saya minta maaf. Tapi apa yang saya kongsikan ini adalah daripada pembacaan saya, daripada sumber-sumber yang saya rujuk dalam dokumen-dokumen yang saya sebut tadi. Dan terima kasih jugalah kepada mereka yang membantu saya memberi maklumat. Contoh macam Puan Rosita Razali, dia banyak juga feed saya dengan dokumen-dokumen yang berkaitan. Tuan Haji Azmin, banyak terima kasih juga sebab bantu saya untuk dapatkan maklumat-maklumat tambahan. Jadi sekiranya ada kekurangan dalam sharing saya pada pagi ini, saya mohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk dan yang lemah itu datang daripada kelemahan saya sendirilah. Jadi saya minta maaf sebelum saya mengundurkan diri. Terima kasih kerana mengikuti sharing saya pada pagi ini untuk siri pertama. Siri pertama, sejarah latihan kemahiran. Saya ada insya-Allah 4 siri lagi yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. So jangan lupa tunggu janji kita pada hari Selasa depan insya-Allah
pada pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe. Okay, bye.